Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini peluang terbaik kita tukar corak politik dalam negara kita. Politik negara kita ini politik cari makan. Siapa jadi kerajaan, dia pilih ramai-ramai jadi menteri, gaji besar-besar, kontrak ambil, balak habis, rakyat macam itu. Di Malaysia menteri paling banyak di dunia, harga paling tinggi di dunia. Apa punya negeri ni? Adakah pernah Malaysia teruk macam ni? Tak pernah. Kemudian yang ada menteri ramai tak apa kerja. Warga saya menteri kewangan 8 tahun dengan tak tahu berniaga. Saya tahu. Saya tak pandai beli saham ke? Saya pandai. Itu kerja saya 8 tahun. Bukan macam sekarang semua turun. Masa kita turun naik. Bukan mau sombong. Saya kata kita boleh buat. 70 menteri gaji berapa? 70,000 ringgit sebulan. Saya pilih mau jadi pemimpin politik. Saya tak boleh berniaga. Ini menteri-menteri, dia jadi menteri. Balak dia mau angkat, saham dia mau ambil, kontrak dia mau ambil. Ini celaka punya kerja. Orang susah. Mana boleh. Sekarang rakyat mesti buat keputusan. Saya anti orang yang menunggang agama untuk kepentingan politik mereka. Apa mereka kata? Dia sebut hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apa maknanya? Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Islam yang tinggi, Al-Islamu ya'lu. Bukan parti Islam yang tinggi. Sampai hilang, kita duk sokong dia. Ini jadi tanam macam ni. Bagaimanapun, kita berterima kasih YB datang ke Kuala. Mana ajaran Islam yang menggalakkan kita, membolehkan kita menghina orang lain? Mana dia ajaran Islam yang merendahkan derajat manusia lain? Apa guna cakap soal Islam? Balak kita yang curi. Cakap Islam berdegar-degar, harta rakyat dikumpul, memperkayakan kelompok kecil. Saya tolak 50,000 ringgit sebulan sebab saya malu datang ke sini bercakap soal rakyat, bela nasib rakyat miskin, tapi kamu terkedalah seorang 50,000. Maka saya tolak. Saya nak tanya pemimpin UMNO, pemimpin Bersatu, pemimpin PAS, yang mana yang sanggup tolak allow menteri dia untuk menjaga kepentingan rakyat? Tak ada. Kawan-kawan anda di luar sana. Ini Pakatan Harapan dan doa. Jangan lupa doa dan tawakal. Kerana apa? Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita bisa serah kepada Allah Taala dan Allah kasih kepada orang yang tawakal kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari,
Malaysia pernah menjadi tatanan contoh dan harapan kepada dunia tatkala kemajmukan menjadi elemen yang mengikat persaudaraan antara kaum di negara ini. Ada suatu masa kita pernah berbangga dengan sisi ekonomi yang dinamik dan berencam, sekolah dan sistem pendidikan yang unggul, serta masyarakat yang mesra dan peramah. Kita menjadi tarikan para pelabur asing, para pelajar serta pelancong dari seantero dunia. Kita cemerlang di pelbagai sisi dan lapangan, terutamanya di rantau ini, dan diteladani dunia luar sebagai pemangkin harapan dan perubahan. Generasi muda hari ini menyaksikan dimensi negara yang amat berbeza dari yang pernah kita kenal sebelum ini. Kesepaduan antara kita semakin melonggar. Tahap kesejahteraan rakyat terus memburuk. Kedudukan negara di peringkat dunia merudum dan semakin menghilang. Negara tetangga semakin jauh dan jauh di depan di pelbagai bidang. Tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat di bawah menjadi semakin sulit tatkala harga barangan asas terus melonjak dan menjadi beban kepada warga yang miskin dan melarat untuk menjamin kelangsungan hidup untuk keluarga dan anak-anak. Harga ayam melambung naik. Harga cili semakin mahal. Harga minyak semakin tidak masuk akal. Harga telur tak ada. Sekolah zaman hari ini tidak ada kualiti dalam mempersiapkan anak-anak dan generasi akan datang untuk mendepani tantangan semasa. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat-ubatan. Peniaga kecil menderita dan ramai yang telah kehilangan punca pendapatan. Adalah menjadi kewajipan pemerintah dalam memastikan negara dan khazanah diurus dengan sikap yang bertanggungjawab dan memastikan wang rakyat tidak dihalalkan ke arah pembaziran dan kebajatan, selain menjamin asas hidup seperti sekolah yang baik, bekalan makanan yang mencukupi, doktor dan para perawat yang berkemahiran, serta akses yang adil kepada sistem kesihatan. Kerajaan tidak boleh alpa, terutamanya dalam memastikan rakyat mampu menggapai tahap kehidupan yang munasabah untuk diri serta keluarga mereka. Malaysia adalah tanah terbilang dan diberkati dengan pelbagai khazanah yang tinggi nilainya serta rakyat yang tinggi daya kemahiran. Bagaimana mungkin kita benarkan watak-watak yang rendah mutu dan kemampuan mengancam sisi ini? Rakyat Malaysia yang akan keluar mengundi pada hari Sabtu mempunyai peluang yang amat baik dalam melakar masa depan mereka. Apa yang kita perlukan saat ini adalah sistem ekonomi yang membela nasib semua. Kita boleh. Kita amat memerlukan satu kebijakan yang akan mendukung lebih 1.2 juta pengusaha kecil dan usahawan yang menjadi tulang belakang ekonomi dalam melonjakkan negara keluar dari kemalut pandemik. Kita mesti menggalakkan inovasi dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti dengan upah yang tinggi. Kita lakukan yang terbaik dalam memastikan kebajikan ibu bapa kita terbela di mana wang simpanan mereka habis digunakan saat pandemik menyerang serta menjamin masa depan yang gemilang buat generasi muda untuk mencapai kesejahteraan. Kita komited untuk menyokong dan menjaga kebajikan semua penjawat awam. Segala matlamat yang digariskan ini tidak mampu dicapai tanpa dukungan mereka dan kepimpinan yang terampil dari pasukan harapan. InsyaAllah, saudara akan menjadi saksi kepada penambahbaikan mutu perkhidmatan awam serta komitmen yang diperbarui untuk memperbaiki kehidupan rakyat ke suatu tahap yang belum pernah disaksikan. Kita boleh. Kita boleh laksanakan kesemua impian ini dengan sebuah kerajaan
yang stabil. Sebuah kerajaan ini akan menjadi stabil jika ia patuh kepada perlembagaan. Ini termasuklah memelihara agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, penetapan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera, serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sementara itu, hak setiap rakyat berbelang kaum akan terus terpelihara dan maruah mereka dihormati laksana sebuah keluarga. Sebuah kerajaan itu akan menjadi stabil jika para pemimpinnya berkhidmat demi rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sebuah kerajaan itu akan menjadi stabil jika pimpinannya punya akhlak, menolak rasuah dan menjunjung kedaulatan undang-undang. Saudara-saudari sekalian, harapan menawarkan suatu formula kestabilan kerajaan kepada rakyat Malaysia yang akan melaksanakan dasar-dasar untuk mengembalikan kegemilangan negara. Harapan terdiri daripada satu pasukan yang komited terhadap agenda yang mengangkat budaya ihsan dan rahmah buat seluruh rakyat Malaysia. Pemimpin kita telah membuktikan kejujuran dan integriti mereka. Menerusi khidmat mereka kepada rakyat, kita akan memulihkan keyakinan antara rakyat dengan kerajaan. Selepas harapan mengambil alih kerajaan, saya tidak sesekali akan mengizinkan bertunasnya kebencian. Saya tegaskan bahawa sikap permusuhan dan kebencian sesama kaum tidak ada tempat dalam negara kita. Kita akan merangkul kerjasama semua kaum, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan orang asli untuk mencorak masa depan yang lebih sejahtera untuk negara. Inilah caranya untuk menjamin kebajikan setiap rakyat Malaysia dan menzahirkan sikap ihsan, terutama buat mereka yang sedang menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Saudara-saudari yang dimuliakan, pilihan raya ini bukan soal menukar Perdana Menteri. Pilihan raya ini merupakan peluang terbaik untuk menyelamatkan negara dan melakukan perubahan yang menyeluruh untuk memulihkan negara kita tercinta. Saudara-saudari, tiap 5 tahun sekali, saudara punya kuasa untuk menentukan ke mana hala tuju negara. Tiap 5 tahun sekali, saudara punya kuasa untuk menentukan kerajaan bagaimana yang saudara impikan. Manfaatkanlah kuasa demokrasi di tangan saudara dengan sebaik mungkin. Yakinlah, insya-Allah, bahawa kita masih punyai harapan. Bersama kita boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.